أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat sekali lagi sama-sama kita berjumpa di masjid kita. Adakah kita sambunglah puasa kita yang telah lalu. Di mana kebiasaannya kita baca soalan-soalan lah yang saya kutip dan susun daripada Jabatan Mufti Selangor lah. Cuma pada pagi ini saya diminta untuk menghuraikan atau menjawab soalan yang lain lah, soalan jemaah hari ini ya. Yang mana saya dapat WhatsApp lah beberapa hari yang lepas. Panjang juga soalan tu ya. Pertama ialah bagaimana tata cara solat bagi orang yang tidak mampu berdiri lama lah. Yang kedua ialah mana lebih afdal, solat di atas kerusi atau solat di atas lantai bagi orang yang nak duduk lah, dia tak mampu berdiri atau seumpamanya dia nak duduk, mana satu yang lebih afdal. Dan yang ketiga, bila dia solat sambil duduk tu, sujud dia macam mana? Tangan nak letak atas lutut ke, ataupun nak terbang macam tu, bukan terbang lah macam tu, betul tak? Baik, jadi 3 soalan lah, tapi dia satu bab yang sama lah. Itu bab orang yang solat sambil duduk ya. Baik, ada beberapa poin lah untuk saya jawab soalan ni. Pertama tuan-tuan, kemampuan ni dia amat diambil kira dalam syarak, khusus dalam hak awal kita nak menunaikan ibadah kepada Allah. Dalam semua hal, asal ibadah saja dia mesti melibatkan kemampuan lah, ataupun kemampuan tu dia ambil kira lah ya. Ada bukan ibadah saja, muamalat pun sama juga ya. Dan bidang-bidang lain dalam syarak lah. Tapi obvious ibadah lah. Pasal ibadah ni dia melibatkan perbuatan-perbuatan tertentu yang more individually lah, mana kita secara individu ya. Ada macam saya sebut tadi, Islam memang ambil kira kemampuan ni. Dalam bahasa Arab kita panggil al-istita'ah ya. Kadang-kadang Islam menjadikan ia syarat wajib ibadah tu sendiri, which is kalau mampu kita kena buat lah. Kok mana pun kena buat, baik atau baik tak boleh ngelok. Hak wajib-wajib lah, tak wajib tak apalah kan. Ni hak wajib, mampu kena buat ya. Dan kalau kita tidak mampu, dia gugur lah, dia gugur ya. Pasal Islam ni agama yang ambil kira betul-betul lah. Mampu buat, wajib lah, tak buat berdosa lah. Tapi kalau tak mampu, dia gugur ya. Cuma kadang-kadang dia gugur tapi wajib diganti dengan yang lain. Dia panggil as-suqutu bi badal, gugur juga tapi kena ganti dengan yang lain. Kadang-kadang yang kena ganti yang sesama jenis, kena ganti juga tapi sama jenis macam dia. Dan kadang-kadang boleh diganti dengan yang lain, tapi kena ganti juga lah gugur mana pun. Dia tak mampu. Contohnya puasa. Puasa kalau tak mampu, gugur tuan-tuan, tak payah buat. Sakit ya. Tak kisahlah sakit yang boleh sembuh ataupun sakit yang tak boleh sembuh. Bulan Ramadan hari tu dia tak boleh nak puasa lah. Sakit yang boleh sembuh dia macam demam ya. Sakit gigi pun dia sakit juga tuan. Hatta Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dia kata kalau sakit gigi ibu tak ada puasa, tak apa ya. Terutama sakit yang agak berat lah, boleh puasa, tapi kalau puasa ni berat sikit. Kalau tak boleh puasa memang kena tinggal lah puasa tu. Ni dia boleh puasa tapi membebankan dia, atau boleh membawa kepada akibat-akibat lain yang lebih buruk. Mana tahu kalau dia puasa kau berat sakit gigi dia ya. Nampak? Boleh aja.
Of course lah kalau dia sakit yang tak boleh sembuh lah. Orang sakit sebenarnya tahu, orang kena stroke, kanser, berat lah. Tapi dia gugur dan dia kena ganti dengan yang lain. Kadang-kadang dia kena ganti yang sesama jenis. Dia kena puasa jugalah, qada lah pada waktu yang lain. Macam sakit-sakit tadi kan, takut sakit gigi, memanglah tak payah puasa, gugur lah. Tapi kena ganti dengan puasa yang lain pada waktu yang lain. Ni puasa Ramadan ganti, sakit-sakit yang ringan lah. Kadang-kadang dia tak sakit pun, dia musafir. Musafir tuan-tuan, tak boleh saja untuk tidak berpuasa. Walaupun menjadi ulama kata, tuan-tuan, puasa tu lebih baik. Melainkan kalau teruk sangat lah. Musafir hari ni, kita tak adalah teruk sangat kan. Dia dah balik ke atas, malah jauh. Naik flight 1 jam. Jadi macam, kalau puasa juga, saya tak tahulah. Tapi boleh. Yang kata orang naik flight, kalau dia buka puasa haram pula, tak. Boleh, tak ada masalah. Dia musafir kan? Musafir tak kira sekejap lama, dia kira jarak. Asal musafir je dia boleh, kalau semayang jamak puasa semayang, kalau puasa gugur. Itu satu rukhsah lah. Ini disebut oleh ulama kita, hatta dalam buku jawab soalan Qardawi, Fatwa Mu'asirah. Dia tak kira lama sekejap, dia kira jarak lah. Cukup jarak boleh. Awak naik flight ke, awak naik kereta ke, awak jalan kaki, dia pergi lagi boleh. Atau mungkinlah ada keunsuran yang lain. Tapi kena gantilah. Kena ganti dengan yang sama. Kadang-kadang kena ganti yang lain pakai video. Ini bagi orang yang sakit-sakit, tak mampulah, sakit yang berpanjangan lah. Tak ada peluang untuk sembuh. Dia ganti juga, tapi ganti dengan yang lain yang tidak sesama jenis. Dia kena bayar video. Itu puasa. Satu lagi gugur tapi tak payah ganti. Ada juga. Macam puasa pun memanglah dia gugur. Tapi dia sakit berat. Nak puasa tak boleh. Dia pindah pergi fidyah. Nak fidyah pun tak boleh, dia miskin. Jadi puasa pun tak payah. Fidyah pun tak payah. Tak payah buat apa-apa. Gugur dan tak perlu diganti dengan apa-apa. Dia mungkin as-sukut bi ghairi badal. Haji sama juga. Orang yang tak mampu pergi haji, dia tunggulah sampai dia mampu. Dan dia tak perlu ganti dengan apa-apa. Aku tak boleh haji lah, aku gantilah khatam 10 kali ke. Tak boleh. Ibadah ni ada orang boleh ganti, ada orang tak boleh ganti. Kalau boleh ganti, gantilah. Kalau tak boleh ganti, tak boleh ganti. Haji tak boleh ganti, tunggulah sampai mampu. Cuma kalau orang tu duit ada, cuma dia sakit kan, majlis tu ulama kata masih wajib, kerana dia ada mampu dari sudut kewangan. Tubuh badan saya tidak mampu, dia kena upah orang, wajib upah orang. Cari orang yang boleh buat haji. Hari ni banyak syarikat-syarikat di luar, upah dia untuk buat haji, dia panggil haji badal. Ganti-ganti dalam syarat dia panggil badal lah. Banyak ganti-ganti tuan lah. Beberapa bulan yang lalu di Kedah, kecuan apa nak buat perhimpunan. Pasal apa? Pasal dia nak batah kerajaan negeri memindahkan satu tanah wakaf lah untuk dijadikan masjid. Tanah tu dia wakaf untuk masjid, tapi tempat tu tak sesuai lah. Dia nak pindah pergi buat masjid tempat lain. Itu dipanggil badal, istibdal wakaf. Daripada badal juga. Badal ni mana ganti, bukan bedal ya, badal. Which is majlis agama dia dah ambil kira lah. Dia dah tengok apa itu ni, dia buat kajian, dia dah bincang sama-sama dia pindah ke tempat yang lain yang lebih strategik dan sesuai untuk bina masjid. Sedangkan pokok ni dia tak maulah. Pasal dia kata orang niat ni niat sini dia. Itu dia ganti badal atau istibdal, mana ganti. Boleh lah, dalam banyak hal boleh tuan-tuan. Singapura dan Brunei tuan-tuan, dia banyak ganti wakaf ni. Tanah-tanah wakaf di sana walaupun tidak banyak dibandingkan Malaysia, jauh beza. Kita satu Malaysia ni tanah wakaf 50,000 ekar, yang baru diusahakan hanya 18% saja.
Saya 2 hari itu pergi seminar tentang wakaf di hotel BITM. Daripada 50,000 ekar tu, satu Malaysia lah, yang diusahakan hanya 18% saja. Yang lain tu terbiar. Sebab itu isu tanah wakaf terbiar ni isu yang besar di Malaysia ni sebenarnya. Kita ada banyak kekangan lah, kekangan dari sudut pentadbiran, kekangan dari sudut kewangan dan macam-macam. Satu lagi kekangan dari sudut metod lah, metod. Di mana tak semua negeri menerima konsep itu, konsep ganti wakaf. Tapi di negara luar dia buat dengan hebat sekali. Tanah-tanah wakaf di Singapura tuan-tuan semua dah jadi shop lot, jadi parking lot, jadi shopping complex. Pasal dia buat betul lah. Kita ni nak buat benda sikit lah, payah lah. Terutama masyarakat itu sendiri, dia tak faham. Okey, nah jadi balik pada tadi. Kalau mampu kena buat lah, kalau tak mampu dia gugur. Dia duduk dalam syarat wajib tu. Kalau puasa dengan semayang lah, saya buat contoh. Puasa dengan. Adapun semayang tuan-tuan, dia tak duduk dalam syarat wajib. Ambil kira juga, tapi dia duduk dalam syarat wajib. Pasal apa? Dia tak gugur. Sebab semayang ni tuan-tuan, asal tuan-tuan hidup dan ada akal, maka tuan-tuan wajib melaksanakan. Baihu atau baiku. Itu pendapat majoriti para ulama. Oh, terbaring, accident. Tangan kaki memang tak boleh bergerak dah. Hatta mata pun tak buka. Tapi dia masih sedar. Kalau dia koma, tak wajib dah. Pasal dia tak ada akal. Tapi kalau dia tak koma, akal masih ada, cuma tak mampu tubuh badan, 99% paralyzed. Hatta mata pun tak boleh buka. Tapi dia masih sedar lah, mana dia ada akal. Kalau kita panggil dia masih respons, dia wajib sebenarnya. Jadi tuan-tuan nak tahu lah, mana tahu kan. Esok-esok wa'alaikumsalam. Tapi kalau berlaku, saya pesan kat isteri saya tuan-tuan, selalu lah, kalau aku sakit tak boleh bergerak, engkau wudu kat aku setiap kali lepas solat. Sebab saya tengok sebahagian orang lah, termasuk saudara-saudara saya sendiri, kadang-kadang dia tak kisah bapak dia sakit ke, mak dia sakit ke, dia tak kisah buat semayang orang tua tu. Dia ingat dah tak payah semayang kot, kena semayang. Wudukkan dia setiap kali waktu salat dan suruh dia semayang. Dan dia sendiri kena belajar lah semayang kadang-kadang sakit. Dan kalau dia tidak boleh, kita ajar dia. Kajian tuan-tuan, saya 10 tahun yang lalu saya buat ada join satu nak kata forum, tak forum juga, tapi satu program lah, anjuran MAIS lah dengan Jakib di apa nama, di Kelab Golf Shah Alam, pagi sampai petang lah. Cuma saya dah itu tak adalah sampai petang, sampai pukul 3 macam tu saya dah cabut, saya ada hal. Dia buat hari biasa, saya tak ingat lah. Tapi antara yang disebut dalam program tu ialah kajian tentang orang-orang yang solat di hospital. Hospital ada buat kajian kan. Tak ada dia pergi semua hospital. Tuan-tuan nak tahu, research ni bila dia buat, dia hanya ambil sampel-sampel tertentu lah. Mungkin dia ambil di hospital, kat Selangor ada berapa hospital? Ada 4-5 kan. Ada hospital Sungai Buloh, ada hospital Ampang, ada hospital Selayang, ada hospital di Putrajaya. Dia ambil lah di Selangor satu sampel, mungkin di Sungai Buloh. Dia ambil pula di Kelantan satu sampel. Ada banyak hospital. Mungkin dia ambil hospital-hospital tertentu, mungkin hospital negeri ya. Dia panggil hospital apa? Dia panggil hospital negeri. Dia ambil lah. Jadi dia buatlah kajian-kajian tertentu, mungkin soal jawab, mungkin pemerhatian, observation, macam-macam lah metod kajian tu. Tapi antara yang dia rumuskan ialah orang yang sakit solat di hospital 10% saja. Only 10% hak buat semayang ni. Dan saya personally pun duduk di hospital juga. Saya sendiri pun masuk hospital 2-3 tahun ni, alhamdulillah lah, sihat aja. Tapi sebelum ni tuan-tuan, tak tahu masuk hospital. Asal sakit je masuk hospital. Asal sakit je masuk hospital. Asal masuk hospital je sakit. Tapi saya masuk private room sebab saya swasta kan. Kita ada insurans. Takkan nak pergi kerajaan rugi lah. Pergi insurans. Pergi insurans swasta ni dia saya tak tahu hospital swasta lain, tapi saya yang pernah saya masuk KPG di Sentosa,
Satu lagi di Thompson lah. KPG tu pasal saya rawat tulang belakang saya. Itu dia ada spesialis. Di Thompson tu demam lah. Influenza lah, demam biasa lah. Tapi agak berat kan. Jadi masuk. Which dia ada dua lah. Satu bilik yang share. Itu yang insurans bagilah. Satu bilik 2 orang. Kalau awak nak seorang, awak tambah lah. Yang mana saya ambil seorang. Pasal kalau kita ambil seorang, rumah kita bebas, anak kita datang pun bebas. Tapi kalau share, dia hanya boleh datang waktu melawat saja. Ya? Boleh jaga, orang lain datang waktu melawat saja. Yang jaga tu boleh jaga, tapi dia nak jagalah orang lain ada juga. Sebab saya yang masuk first dulu 5-6 tahun lepas saya masuk yang share. Susah juga kan. Anak yang share tu bangsa lain pula, masalah sikit. Jadi saya ambil yang seorang. Puasa hari tu pun anak saya operation. Ya. 10 hari duduk di Thompson Hospital. Saya ambil yang seorang lah, yang upgrade. Itu dipanggil VIP room lah. So, tambah duit dah sikit. Tak banyak pun, 100 hari je. 200 hari. 200 hari. Anak saya masuk 10 hari, bayar dah 2,000. Tapi memudahkan lah. Pasal bilik tu kita boleh masuk pada bila masa dan bebas. Pasal seorang kan. Ya? Jadi saya tak tahulah, saya tak tengok orang lain. Tapi bila bapak saya sakit tahun lepas, masuk hospital, saya dah tengok jugalah, which is payah juga nak tengok orang sakit ni semayang. Very sorry to say lah. Padahal bukan tak boleh semayang, bukan koma. Takak patah kaki, tapi sakit lah ada. Tapi saya duduk berhati tengok orang semayang dah tak hati, tak semayang. Ya? Tapi bapak saya semayang kan, saya suruh dia semayang. Semayang lah macam mana pun nyanyi semayang. Tapi bapak saya pekat awal-awal dulu, saya tak suruh dia semayang. Pasal apa? Walaupun dia sekadar patah kaki. Sebab dia ni, dia lost daripada main. Dia ada 20%, 30% hilang ingatan. Mula-mula dia koma lah 1 minggu, dia koma. Lepas tu, bila dia dah sedar, dia nyanyuk. Dia ada kecederaan di otak. Jadi dia nyanyuk sajalah, dia tak ingat. Saya suruh baca Fatihah, dia baca Allah. Tapi tak apa, baca je apa yang awak ingat. Okey, kalau awak tak ingat Al-Fatihah, awak masih wajib semayang. Baca ayat yang lain sekadar Al-Fatihah. Baca ku Allah, auzubillah, dah settle. Jangan ingat nak boleh baca Fatihah tak payah semayang. Bapak saya baca 3 kul, dia tak baca Fatihah. Dan kalau dia tak boleh baca ayat Quran pun, dia tasbih lah, subhanallah, alhamdulillah. Tapi wajib lagi semayang, kena semayang. Which is yalah, tak pulang lah kan. Tapi saya ada nampak dan saya tengok juga lah melalui observation saya. Dan saya mengakui lah bahawa kajian itu agak benar. Tuan-tuan pernah masuk hospital, ada tengok sakit semayang tak kata? Padahal semayang ni dia wajib, asal hidup je wajib. Dan ada akal lah, sampai ada nyawa, ada akal, wajib semayang. Dan tuan-tuan kena ingat lah, tuan-tuan sendiri sakit macam mana pun, tuan-tuan kena semayang. Dan tuan-tuan kena pesanlah kat isteri-isteri tuan-tuan. Dan isteri-isteri pun kena ingat, suami bila sakit, jenis tak boleh buka sendiri ni, kena stroke atau seumpamanya, wudukkan dia pada waktu solat dan suruh dia semayang. Jamuk pun tak apa. Pasal jamuk kerana sakit dia boleh kan. Dia boleh kan. Bapak saya pun pegang awal, dia bila dia sedar tu, memang saya jamuk. Saya jamuk. Ujung-ujung waktu zuhur, dia semayang. Bila masuk waktu asar, dia semayang. Dia panggil jamuk suri. Tapi kalau nak jamuk betul-betul boleh juga. Masuk waktu zuhur, so dia terus semayang zuhur dan terus semayang asar. Dua-dua bapak saya buat lah. Hatta saya sendiri pun, saya pernah operasi dulu masa Batu Karang. Seminggu memang saya terbangkit daripada atas katil. Saya bangkit bila nak kencing dia. Malah nak kencing dalam botol, payah. Saya akan pergi tanah. Tapi berjalan macam orang beranak, malah sakit tu saya operate dulu. Pakai laser tapi sakit juga. Ya. Al-Qulihan saya jamuk seminggu betul-betul. Boleh? Janji semayang. Pasal apa? Pasal kemampuan ni dia bukan syarat wajib semayang. Dia duduk dalam sembahyang orang yang uzur, which is masih kena semayang. Tapi semayang dalam keadaan uzur-uzur tertentu mengikut kemampuan. Baik, balik pada soalan. Itu mukadimah lah, nak bagi gambaran umum lah. Bahawa kemampuan mesti dalam banyak hal. Dan paling ketat sekali dalam semayang lah. Puasa orang tak sikit, tak mampu ganti. Haji tak mampu, biar dulu tunggu sampai mampu. Tapi semayang ni dia agak ketat, which is kemampuan
Dia ambil kira sangat-sangat, dan orang tu mesti sembahyang cuma ikut kemampuan masing-masing kalau dia uzur. Sebab tu dalam sembahyang ni dia ada satu slot, ujung-ujung lah biasanya dia panggil solatu ahlil a'zar, sembahyang orang-orang yang uzur. Adalah beberapa kategori orang yang uzur. Ya. Nombor satu, al-marad, sakit. Yang kedua, as-safar, musafir. Musafir pun uzur je. Uzur ni bukan sakit saja dalam fiqh, dalam syarah. Uzurnya dia luas. Sakit confirm lah, number one dalam list solat ahli a'zar, sembahyang orang uzur, sakit. Tapi ada lagi uzur-uzur yang lain. Ya. Musafir, as-safar, uzur. Sebab itu dibolehkan untuk jamak dan qasar, kerana ia tertakluk kepada solat-solat orang yang uzur. Ya. Lagi al-matar, hujan, uzur. Ya. Sebab tu ketika hujan dan konteks yang sama macam ribut, taufan dan lain-lain, tuan-tuan boleh jamak. Selangor ni tak pernah buat lah, tak payah buat lah. Nanti tuan-tuan buat, kata wartawan pula, cakap masjid ni buat ajaran sesat pula. Ya. Saya tak pastilah Selangor ni dia ada circulation atau tidak, tahu saya tak ada lah, dan negeri-negeri yang lain. Takat ni yang buat jamak ketika hujan ni boleh aja, dari sorry to say lah. Boleh, memang dia keluarkan sirkulasi, membolehkan imam jamak untuk sembahyang zuhur dan asar, maghrib dan isyak ketika hujan. Pada waktu pertama lah, datang masjid, ya, tiba-tiba hujan. Kalau hujan tu tak berhenti sampai salam, tuan-tuan boleh bangkit dan sembahyang asar bersama-sama. Asar tak payah pergi masjid. Ya. Tapi sini jangan buatlah tuan, nanti jadi fitnah pula, masalah pula. Tapi ada keharusan itu. Pasal apa? Pasal al-matar uzrun, hujan ni dia uzur. Ya. Dan itu pendapat majoriti para ulama lah, mana mesti dua-dua jemaah, zuhur jemaah, asar jemaah, jamak takdim tadi. Maghrib jemaah, isyak jemaah. Majoriti berpendapat begitu. And very minority of the scholars, teramat sedikit ulama yang kata kalau imam tak jamak asar tu, tuan-tuan boleh jamak bersendirian di belakang. Tapi tak ramai lah, hanya ada beberapa individu saja. Rata-rata dia suruh jamak dua lah, secara berjemaah. Tapi adalah segelintir. Dia kata main zuhur berjemaah, kalau imam tak jamak, awak jamak, walaupun secara bersendirian. Ya. Maksudnya uzur lah, nak cerita uzur lah, bukan suruh tuan-tuan buat, tapi bagi tuan-tuan idea. Ni tuan-tuan belajar dalam fiqh solat, fiqh sembahyang. Sebab tu kalau belajar fiqh sembahyang, cari orang yang boleh ajar berkebolehan, hurai in detail. Kalau nak ajar basic-basic, baik tuan-tuan tak payah belajar. Daripada kecil sampai besar, belajar hak tu aja. Bagi ilmu yang baru, idea-idea tambahan dan pendedahan yang baru, supaya kita selain daripada kita boleh melakukannya dengan bentuk-bentuk yang berbeza, ini nilai tambahlah kepada bukan hanya ilmu kita dan ibadah kita. Itu penting. Sebab tu dia kadang-kadang masalahnya bila kita dedahkan, dia tak pernah dengar, dia kata kita ajar benda tak betul pula, padahal dia tidak tahu. Masalah juga jemaah kita ni. Baik. Okey, apa minit dah? Uzur yang pertama tadi sebut marad, sakit ya. Kebiasaannya sakit lah. Jangan buat-buat sakit pula. Which is sembahyang ni tuan-tuan, kalau melibatkan sakit-sakit tertentu, perbuatan tu diringankan lah. Contoh yang pertama, qiyam, berdiri. Kalau awak mampu berdiri, awak kena solat secara berdiri. Dah mampu kan? Dia ada kaedah dalam syarak tuan ya. Kita mesti buat kadar yang kita mampu. Selagi mampu wajib buat. Kalau tak mampu, kita buat ikut kadar kemampuan itu. Khusus dalam bab sembahyang. Pasal apa? Pasal Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran. Ini asas dia. Tuan-tuan belajar dalam bab sembahyang, dalam puasa, dalam bab haji. Tapi belajar memang kena ongoing tuan. Kita kena belajar benda yang baru daripada masa ke semasa. Nak dunia ini. Ya? Banyak benda baru. Kalau tidak kita ketinggalan lah. Kita nak maju ke hadapan, bukan nak undur ke belakang. Awak. Okey. Kalau mampu memang kena buat. Ayat Quran Allah Taala kata, dalam mana-mana bab dia ada ayat ni. Allah Taala kata At-Taghabun ayat 16 asal dia. Ittaqullah mastata'tum. Ayat tu banyak, saya baca pendek, dia punya core.
Bertakwalah kamu kepada Allah setakat yang kamu mahu. Takwa di sini apa? Takwa ni secara umum je yang merujuk kepada sifat takwa itulah. Tinggal Allah Ta'ala larang, buat Allah Ta'ala suruh, itulah takwa. Tapi dalam konteks ibadat, takwa ni ialah kita buat perbuatan selaku apa yang diperintahkan Tuhan lah. Dalam konteks semayang, bertakwalah kamu kepada Allah, maksudnya kamu kena semayang. Sorry. Dalam konteks semayang, bertakwalah kamu kepada Allah setakat kamu mampu, maksudnya kamu buat semayang tu setakat kamu mampu lah. Dan same goes tu macam haji, macam puasa dan lain-lain. Allah Ta'ala dah bagi tahu kita lah, ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam bracket, buat ibadah ni mastata'tum, setakat yang kamu mampu lah, atau sekadar kemampuan kamu. Kalau kita mampu setara tu, jangan lebih-lebih pula. Ya, tapi kalau mampu, jangan kita curi tulang pula. No, tentulah. Ibadah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak ikut panduan yang ada dalam syarak, dalam banyak hal dia boleh jadi void. Tuhan tak terima. Awak semayang banyak mana pun, kalau tak ambil wudu, Tuhan tak terima. Of course lah, kalau jenis semayang, tak semayang macam kita, pakai niat je. Tuan-tuan pernah jumpa semayang pakai niat? Saya pernah. Tapi dia daripada Indonesia lah. Sebab itu drama bila Erma Fatimah buat, dia punya view sampai 2.5 bilion. Sebagai besar daripada Indonesia. Orang Indonesia nak tengok produk drama atau filem jenis macam ni. Pasal kat sana memang banyak benda yang pelik-pelik. Malaysia ni tak ada lah. Ada juga lah, tapi tidak banyak lah. Ada juga. Kita tengok Dr. Badli Shah, Timbalan Mufti Pahang kan, dalam YouTube. Ni baru dalam seminggu dua ni dia uraikan tentang ajaran sesat di Malaysia lah. Banyak tu, ada puluh-puluh, 5-60. Dan sebagian besar dia di Islam. Ya. Jadi penting juga benda tu kan. Okey, balik pada tadi. Allah Ta'ala kata bertakwa setakat yang mampu lah. Nabi pun kata benda sama. Dia Nabi dengan Quran ni dia tak lari. Kalau ada beza, kita kena cari apa poin perbezaan dia, which is at the end of the day dia sama juga. Sebenarnya Quran dia tak kontradik sama Quran. Kalau dia kontradik, kita tak faham. Dia sentiasa match. Begitu juga dengan Nabi. Nabi apa dia sebut, dia akan selari dengan Quran. Kalau ada beza, maksud kita tak tahulah, kena cari dia punya point. Mesti ada beza. Sama, tapi dalam bab ni tak susah. Pasal Allah Ta'ala kata ittaqullah mastata'tum. Nabi pun kata idza amartukum bi syai'in, idza nahaitukum an syai'in fajtanibu, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku larang, kamu tinggalkan. Kalau aku suruh, kamu buatlah sekadar kemampuan kamu. Dia sama dengan ayat Quran tu. Itu kata-kata Nabi. Itu kata-kata Allah. Practically Nabi pun buat begitulah. Di mana Nabi sallallahu tuan, dia bukan sembahyang secara normal keseluruhan hidup baginda sallallahu. Ya. Di mana Nabi ni hujung-hujung usia dia pun sakit. Pasal Nabi ni manusia. Betul. The prophet was a human, totally human. Nabi memang manusia dan dia memang manusia. Cuma manusia diberi wahyu oleh Allah dan diberi kelebihan tertentu dalam konteks mukjizat. Tapi dalam hal yang lain dia sama macam kita. Nabi makan, kita makan. Nabi tidur, kita tidur. Nabi kahwin, kita kahwin. Nabi berak, kita berak. Manusia. Nabi bukan malaikat. Ya. Nabi sakit, kita pun sakit. Ya. Dan Nabi tuan-tuan dia sakit lebih berat daripada kita. Betul. Jabir tanya Nabi, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidah. Pasal dia melawat Nabi masa Nabi nak meninggal juga. Nabi sakit berat tuan, pergi masjid orang apa? Tuan-tuan pernah pergi masjid orang apa? Tak pernah. Sakit sikit tak pergi masjid dah. Bukan tuan-tuan lah, saya pun sama juga. Saya dulu pun tuan-tuan personally bukan rajin sangat menjemput ni. Saya sendirilah. Saya yakin tuan-tuan macam saya juga. Pasal saya ustaz dah. Yalah, kalau bukan ustaz ni saya ingat lebih lagi dia kot. Bukan kata saya bagus ya, tidak. Tapi manusia, kita semua manusia sama je. Jangan ingat. Ya. Bila saya jadi rajin berjemaah ni, rajin tak rajin jugalah.
Tapi saya punya benchmark dan standard saya 5 waktu sehari semalam. Bila? Bila saya tengok kawan saya yang duduk atas kursi roda, stroke, paralyzed, half of the body, berjemaah 5 waktu kan kursi roda. Pasal apa awak sihat tak pergi masjid? Orang yang sakit macam tu boleh pergi masjid. Baru saya pun rajin. Betul, saya dulu malas juga. Nama je ustaz. Tapi okey lah daripada setengah ustaz tu. Ada ustaz tu langsung tak pergi masjid. Apa orang ngadu dengan saya? Dia pun kawan saya juga. Payah nak cakap. Dia pergi masjid tak ngajar je. Time tak ngajar tak pergi masjid. Tak pergi surau. Kita pun heran juga dia semacam kat mana. Dia suruh kita tegur. Kita mana boleh tegur. Kawan sama kawan ustaz sama ustaz ni kalau tegur gaduh. Tuan. Baik orang awam tegur kita daripada ustaz tegur. Kat Facebook kalau kita tegur orang awam dia mudah terima. Kalau tegur ustaz, mau ustaz tu melenting boleh. Ada seorang ustaz saya tegur kan. Bukan tegur apa, minta dalil je ustaz. Kalau ustaz bagi dalil tau. Kita bukan tanya lawet dia, kita tanya lawet orang lain. Dia punya mengamuk tu, dia ambil posting saya, dia post dalam Facebook dia. Habis orang tak saya. Main ustaz ni ego tinggi tuan ya? Saya tu nak tegur ya very open. Even dalam Facebook, media sosial saya sebut. Kalau saya salah tegur tak apa. You are welcome. Nak react. React, tak ada masalah. Tapi setakat ni tak ada orang lagi. Kita tunggu juga bila orang nak react dia. Kita kalau mengajar fakta, tak ada siapa nak pandang kita. Ini masalahnya. Tak ada fakta. Okey. Jadi kalau mampu kena buat lah. Nabi bila hujung usia, Nabi pun tidak mampu. Which is Nabi pun sembahyang sambil duduk. Bukan kata sambil duduk. Nak mari sembahyang pun kena apa-apa. Ada garisan atas tanah mari. Tapi Nabi tak ada imam lah. Pasal Nabi sakit. Apalah sahabat-sahabat baginda. Sebab itu sebelum Nabi sakit, Nabi dah hajar sahabat dia. Seumpama hadir dia akan lihat Umar bin Hussein. Nabi kata, "Salli qa'iman." Kamu kena sembahyang sambil berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau kamu tidak mampu, kamu duduk. Fa illam tastati' fa ala jambin aw mustaqil. Kalau kamu tidak mampu, maka kamu solatlah miring di atas lambung kanan ataupun kamu terletak. Sebab tu kalau tuan-tuan Imam Syafi'i, kalau orang tak boleh diri dia duduk, okeylah kan. 1 meter aja. Cuma duduk ni ada 2 lah. Satu duduk atas lantai, satu duduk atas kursi. Which is kalau tuan-tuan boleh duduk atas lantai, itu lebih afdal. Tapi tidak wajib. Boleh saja duduk atas kursi. Pasal dua-dua duduk. Duduk atas kursi pun duduk, duduk atas lantai pun duduk. Kalau boleh lah duduk atas lantai itu lebih afdal. Jadi soalan nombor 2 terjawab dah. Nombor 1 pun dah terjawab sikit-sikit. Kalau boleh. Tapi kalau tak boleh, atas kursi lah. Dan banyak orang duduk atas kursi ni memang dia tak boleh. Lutut tak boleh pusing. Betul tak? Kan kalau duduk atas lantai kan kena bersila. Bersila lutut kena lipat. Yang dia duduk tu pasal lutut. Jadi boleh je duduk atas kursi. Tapi kalau boleh lah duduk atas lantai tu lebih apa. Kerana Rasulullah SAW dia tidak pernah semayang di atas kursi. Dia duduk atas lantai. Dan ada 2 metode duduk Rasulullah SAW. Satu seumpama diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Nabi duduk secara tasyahud awal. Tasyahud awal tu kan dia panggil duduk tawarruk. Yang kedua ialah Nabi duduk secara bersila. Itu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebab itu kalau kita tengok model ataupun pendapat ulama ni, kalau duduk mana lebih afdal. Sebagai ulama kata duduk secara tawarruk. Mana duduk tawarruk lah dah, iftirah, sorry. Duduk iftirah. Duduk tasyahud tu lah. Saya pun kalau saya sembahyang sambil duduk, saya akan duduk iftirah lah. Dia tak kisah duduk macam mana pun, asal duduk ke. Ini sudut afdal tak afdal, duduk iftirah. Dan sebagian lagi kata yang afdal ialah duduk secara bersila. Itulah mazhab Maliki, dia duduk bersila. Pasal ada hadis dekat Nabi yajlisu muftarishan, Nabi duduk secara iftirah. Satu lagi kan Nabi yajlisu mutarabbi'an. Hadis dalam benda ni banyak. Ini benda furu, mana-mana pun boleh. Tapi yang afdal menurut majoriti ulama ialah duduk secara iftirah lah kalau duduk atas lantai. Tapi hak duduk atas kursi ni nak duduk iftirah macam mana? Duduklah macam mana pun. Janji duduk lah. Nampak? Jadi Nabi kata, kamu kena semayang berdiri lah. Kalau kamu tidak mampu, kamu duduk. Duduklah, janji duduk. Cuma hak afdal, practically, duduk iftirah atau duduk bersila lah. Kalau atas lantai lah, yang itu lebih afdal lah. Tapi kalau tidak atas lantai, duduk di atas kursi macam mana? Tak boleh bersila pun tak apa.
tak boleh iftirah pun tak apa. Tapi Nabi kata dulu, umum. Dah tak mampu diri kan? Kalau mampu je diri, kalau tak mampu. Nabi kata dulu. Dan Nabi kata kalau tak mampu lagi, maka kamu miring ataupun kamu terlentar. Dua-dua boleh lah. Tapi majoriti para ulama kata, ni ikislah kita sakit. Kita mana tahu, kita bukan sihat setiap masa. Bila sakit tak boleh nak duduk, baring 24 jam. Tuan-tuan boleh buat dua model lah. Satu melentang, satu lagi miring atas lambung kanan. Kalau miring atas lambung kanan, dada ada kiblat lah. Ni kiblat kan. Maka kepala belah sana, kaki belah sana, miring belah kanan. Satu lagi tuan-tuan boleh terlentang. Tuan-tuan boleh terlentang. Di mana bila tuan-tuan terlentang, kaki hadap kiblat. Kepala belah sana, kaki belah sana. Tahu kan? Kuku esok sakit, tapi wa'alaikumsalam lah, minta sihat lah. Imam Syafi'i ditanya, antara dua ni mana lebih afdal? Fatwa lama dia kata terlentang itu lebih afdal. Terlentang, kaki kiblat lebih afdal. Fatwa dia yang baru, lambung kanan lebih afdal. Sebenarnya dua-dua applicable, dua-dua boleh buat. Cuma dari sudut afdal, tidak afdal saja. Ni anda faham juga. Tadi orang tanya saya lah, seorang haji lah. Dia kata, Ustaz, mana lebih afdal? Saya berkorban atau saya bagi sedekah kat fakir miskin? Pasal jiran saya ni, dia fakir. Kadang-kadang sampai duit nak beli beras pun tak ada. Mana lebih afdal? Susah jawab tuan. Lala saya tak jawab. Timbalai pengurusi surah jawab. Dia kata afdal korban juga. Pasal sedekah ni boleh beri pada bila masa. Adapun korban hanya pada hari raya haji saja. Saya pun gaul-gaul. Tak tahu, rasa macam betul juga. Tadi nak jawab saya tuan-tuan kan. Tapi saya penulis, saya kata tolong tu lebih afdal. Tolong dia bagi duit tu lebih afdal. Sebab sebagian sahabat Nabi pun dia tidaklah korban setiap tahun. Mana-mana pun boleh. Ini afdal tak apa kata. Baik. Itu hadis Nabi yang paling top lah dalam bab ni. Nabi ajar pada Umar bin Husain begitu. Nampak? Ini dalam konteks sembahyang wajib tuan Kalau sembahyang sunat, tuan-tuan boleh saja terus solat sambil duduk. Boleh. Saya pun banyak kali buat kat rumah. Sambil-sambil duduk atas sofa, duduk sesaja, ada kiblat, dah wudu ada. Allahu Akbar. Sepakat para ulama, kalau sembahyang sunat, tuan-tuan boleh saja terus duduk. Tak perlu qiyam. Qiyam sambil duduk saja, rokok pun sambil duduk. Ya ulama khilaf ialah sujud. Boleh tak sujud sambil duduk lekat dia mampu? Sembahyang sunat lah. Di mana sebahagian kata tidak boleh. Sebahagian kata boleh. Saya tengok fatwa ulama semasa macam fatwa kotor. Dia kata sujud boleh juga. Sebab tu saya kadang-kadang duduk atas sofa. Saya qiyam, saya rokok, saya sujud. Ketiga-tiga di atas sofa. Tapi kalau ikut standard mazhab Syafi'i, tuan-tuan boleh qiyam dan rokok saja di atas kursi. Sujud, tuan-tuan kena sujud bawah. Sunat. Melainkan di atas kenderaan. Kalau di atas kenderaan, boleh saja qiyam sambil duduk, rokok sambil duduk, sujud sambil duduk. Takkan nak sujud atas steering kot, bawah. Ya tak? Ini dalam konteks selain atas kenderaan, ya. Which is saya lihat pendapat tu walaupun dia tidaklah majoriti, tapi memudahkanlah. Malah nak sujud atas latar, tapi sujud atas harta lebih afdal lah. Tapi kalau wajib, tuan-tuan mampu buat. Mampu qiyam, mampu rokok. Sujud. Tapi kalau tak mampu, baik, qiyam ni tuan-tuan, dia ada dua lah. Satu memang tak mampu daripada awal. Orang yang stroke, yang lumpuh-lumpuh tu memang duduk atas kursi roda. Memang daripada awal dia atas kursi roda lah. Itu tak ada masalah sama sekali. Dia masalah yang kedua, which is dia mampu separuh, tak mampu separuh. Dia ada dalam fiqh tu istilah dia, orang yang mampu separuh, tak mampu separuh. Which is kita ni boleh berdiri, bukan tak boleh, tapi dia tak boleh lama. Macam soalan nombor 1 tu lah. Jadi macam mana orang macam ni? Orang macam ni tuan-tuan, dia tak boleh terus duduk. Dia kena takbiratul ihram secara berdiri. Dia kena qiyam juga sebagaimana biasa. Bila dia tak mampu duduk, baru dia duduk. Pasal dia boleh aja datang ke masjid berjalan kaki. Dia tak boleh terus duduk, tak boleh. Qiyam dulu, takbiratul ihram. Kemudian dia qiyam lah. Setelah dia mampu, after that baru dia duduk. Dia tak boleh terus duduk. Pasal dia boleh berjalan. Bukan tak boleh berjalan, dia pun boleh qiyam. Okey, dua. Jadi dia qiyam secara mutlak, mana memang tak mampulah atas kursi roda. Yang kedua, dia boleh qiyam, tapi dia tak boleh lama. Dia tak mampu sepenuhnya. Maka balik pada perintah Allah Ta'ala dan perintah Nabi itu, kalau kamu mampu, kamu kena buat sekadar yang kamu mampu. Dia masih kena takbiratul secara berdiri, dia masih kena qiyam secara berdiri walaupun sekejap. Lepas tu duduk lah.
Tak boleh terus duduk gitu. Ada orang dia mari masjid boleh jalan kaki walaupun pakai tongkat. Betul tak? Tapi masa takbiratul ihram dia terus duduk. Which itu tak sah solat menurut majoriti para ulama. Dia kena qiyam secara berdiri. Dia kena takbiratul ihram secara berdiri. Lepas tu dia berqiyam lah sekejap. Sekejap pun tak apa. Janji dia kena qiyam juga. Itu barulah dia duduk. Tuan-tuan, bab qiyam ni mazhab Syafi'i yang dia ketat tau. Kalau tuan-tuan boleh qiyam walaupun secara bersandar atau berpegang kepada tiang, tuan-tuan wajib pegang kepada tiang. Kalau betul ikut standard mazhab Syafi'i. Tapi tak apalah, dalam bab ni tuan-tuan boleh aja ikut pendapat ulama yang lain. Dia kata asal tak mampu saja. Tak perlulah nak bersandar-bersandar, nak pegang-pegang tiang. Mampu berdiri, tak mampu terus duduk. Ataupun berdiri dulu sebahagian, walaupun sekejap, lepas tu duduk. Ini pun penting. Okey, yang kedua rokok tuan. Siapa-siapa yang duduk daripada awal sampai sekian, dia boleh rokok sambil duduk. Boleh. Tapi siapa-siapa yang kalau qiyam dia boleh qiyam penuh, dia juga wajib rokok secara qiyam. Ada satu ustaz ni, dan dia mengajar juga di masjid saya. Dan saya tengok video dia tu tersebarlah di Selangor sebelum ni, pasal semayang. Dulu. Tapi dia ada bagi pendapat yang salah. Dan bila orang tengok balik, dia tak ada background mana pun. Background akademik dia tu tak ada. Pernah kecoh sebelum ni. Which is tak tepat lah. Dia kata siapa-siapa yang sujud atas kursi, adalah dia rokok di atas kursi juga. Walaupun dia qiyam secara berdiri. Which is wrong lah. Mana boleh begitu. Awak boleh rokok macam biasa. Awak wajib rokok macam biasa. Sujud lain. Jangan campur aduk begitu. Elok-elok orang tu sembahyang soh dah jadi tak soh. Ya. Jadi tak boleh main cakap begitu. Kena betul-betul tengok lah. Which is kalau awak daripada awal duduk, awak rokok secara duduk. Kalau awak separuh berdiri, separuh duduk, awak juga boleh rokok secara duduk. Ya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab rokok ni dia rukun berdiri. Semayang ni ada dua rukun. Satu rukun berdiri, satu rukun duduk. Rukun berdiri ialah qiyam, rokok, iktidal. Ini rukun berdiri. Siapa-siapa yang boleh berdiri secara betul, dia juga kena rokok secara berdiri. Walaupun sekadar menundukkan kepalanya. Dia tak boleh rokok sambil duduk. Pasal rokok ni dia rukun berdiri. Sebaik-baik rokok macam biasalah. Tapi dia tak boleh rokok betul. Ada orang tanya kita, dia kalau qiyam boleh macam biasa. Tapi kalau rokok dia tak boleh. Dia kena duduk atas kursi baru dia boleh rokok. Kalau qiyam dia rokok tak sempurna. Wajib qiyam. Dia qiyam, rokok sikit pun tak apa. Sebab rokok ni dia tak boleh duduk kalau kita boleh qiyam. Sebab rokok adalah rukun qiyam. Satu lagi rukun duduk. Rukun duduk ialah sujud, duduk atau sujud dan tasyahud. Tiga-tiga lah. Jadi hak mana rukun duduk, hak mana rukun berdiri, kita kena tahu. Which kalau rukun berdiri dia mesti buat cara berdiri walaupun sedikit. Rukun duduk mesti buat secara duduk walaupun sedikit. Ada pula orang ajar, dia kata kalau kita boleh buat berdiri, kita kena berdiri semua. Qiyam berdiri, rokok berdiri, sujud pun berdiri. Pelik semua. Betul. Tapi bila saya sembang betul, boleh juga, harus. Cuma sujud ni, kalau dia tak boleh sujud atas lantai, boleh saja dia sujud sambil duduk atas kursi. Tak wajib dia sujud sambil berdiri. Sebab sujud ni rukun duduk, dia bukan rukun berdiri. Boleh dia sujud sambil berdiri, boleh. Dia menundukkan lebih sedikit berbanding rokok. Saya mau fatwa kata harus, fatwa Saudi. Tapi harus untuk dia sujud atas kursi. Contoh dia qiyam macam biasa, dia rokok macam biasa, tiba-tiba nak sujud lutut sakit. Jadi dia sujudlah atas kursi, tak perlu dia sujud sambil berdiri. Ada seorang jemaah di surau saya pun, saya tengok dia semua buat secara berdiri. Melainkan duduk antara dua sujud saja, dia duduk atas kursi. Saya rasa dia tengok video ustaz. Ustaz dia daripada Kedah. Wajib boleh, tapi takut membebankan. Di mana kalau kita tengok fatwa macam fatwa wilayah, dia kata boleh saja orang yang tidak mampu sujud untuk sujud di atas kursi. Tidak ada masalah sama sekali. Tak wajib sujud sambil berdiri. Sebab sujud ni rukun duduk. Ya. Okey, jadi qiyam settle, rukuk settle. Kemudian sujudlah. Sujud very simple one. Kalau awak boleh sujud atas lantai ni, sujud atas lantai. Tak boleh sujud saja di atas kursi. Sujud ni tak ada kemena dengan qiyam dan rukuk. Pasal sujud dia rukun lain, dia rukun duduk.
Ya. Dan bila tuan-tuan sujud atas kursi, tak payahlah letak sesuatu kat depan untuk sujud, letak dahi tak payah. Sebab ada di luar sana kerusi yang dijual, dia sekali dengar papan untuk diletakkan kepala, which is itu makruh. Di mana tuan-tuan sujud kalau atas kursi, tuan-tuan tak perlu letak apa-apa. Kalau tuan-tuan letak bantal ke, letak pelapik ke, letak papan ke, itu makruh tapi tidak haram. Kadang-kadang dia nak bagi rasa, saya tengok juga iklan tu, dia kata tak syok ataupun rasa tak best sujud di atas awang-awangan. Jadi isu ni bukan best tak best. Betul tak? Sebenarnya itu dia tak panggil sujud, dia panggil imak. Imak ni ialah isyarat kepada sujud. Bila tuan-tuan tak boleh sujud macam biasa, dia bukan sujud lagi, dia imak, dia adalah tanda kepada sujud. Jadi tak perlulah letak papan. Tapi kalau letak tidak ada masalah, dia hanya makruh saja. Dan tak perlulah tuan-tuan letak tangan macam tu, tak perlu. Tapi kalau buat pun tak apa, kerana sebagian orang saya tengok dia buat, dan saya yakin ia diajarkan. Dan di YouTube pun memang ada talkshow tertentu yang ajar, bila sujud di atas kerusi, tangan jangan letak atas lutut, nak bagi beza dengan rokok. Dia kata tangan letak di pertengahan macam ni. Betul tak? Ada orang buat gitu kan? Bagilah dia buat, harus. Kerana ada beberapa ulama lah yang memfatwakan begitu. Tapi kena ingat, tak ada syarat. Boleh saja tuan-tuan sujud dengan meletakkan tangan ke atas lutut tuan-tuan. Ya. Benda-benda macam ni dia tak ada nas in spesifik. All are based on ijtihad. Semua berasal kepada ijtihad. Benda itu terlalu furuk. Janji perbuatan yang basic lepas. Kalau kiam lah, kalau rokok lah, kalau sujud lah. Jadi hak remeh-temeh ni biasanya dia hanya ijtihad dan pendapat semata-mata. Dia tidak bersandarkan kepada apa-apa nas in spesifik. Pasal nas tentang sembahyang duduk ni very limited one. Yang kita lihat hanya ada beberapa hadis saja. Hak paling top tu lah hadis Umar bin Husain, Nabi ajar kepada dia sembahyang sambil duduk. Dan hadis practically diberitahu oleh sahabat bagaimanakah Nabi sembahyang ketika bagi dia sakit. Which is the hadis are very limited. Hadis tu teramat limited sekali. Jadi benda huruf-huruf ni semua pendapat yang diberikan oleh ulama-ulama tertentu, ilmuwan tertentu, ataupun orang yang ada kebolehan atau kepakaran tertentu. Jadi sebab itu dia tak perlu ketat sangat bab ni, tak perlu ketat sangat. Boleh saja buat model mana-mana. Ya. Dan personally saya lihat rata-rata yang sembahyang di atas kursi tu okey dah, ada apa masalah. Cuma kena beringat itulah. Kalau tuan-tuan boleh berdiri, jangan terus duduk. Berdiri dulu untuk takbiratul ihram. Kemudian tuan-tuan berdiri sekejap, kemudian after that tuan-tuan duduklah. Tapi kalau mampu, tuan-tuan tak boleh terus duduk. Tuan-tuan kena lakukanlah semampu mungkin. Duduk kiam, rokok pun sama juga. Kalau tuan-tuan boleh berdiri, tuan-tuan kena rokok dengan sekadar menundukkan kepala sedikit pun tak apa. Jangan rokok sambil duduk. Ya. Dan sujud pun sama. Bila tuan-tuan tak mampu sujud, tuan-tuan sujud atas kursi. Cuma tuan-tuan tundukkanlah badan tu. Tundukkanlah badan tu ke depan sikit sehabis boleh. Jangan tunduk sikit je. Macam gitu lah tunduk. Padahal dia boleh tunduk lagi. Tunduk sehabis mungkin lah. Tapi jangan sampai tertonggeng pula. Terpelanting kursi tu kan. Tuan-tuan sujud macam mana atas lantai? Maksimum. Kepala betul-betul atas lantai punya. Kalau boleh pergi lagi, pergi lagi. Tapi dah tak boleh dah. Atas takat tu je lantai. Atas kursi pun sama juga. Tundukkan serendah mungkin. Ya. Agak-agak lutut kita tu dengan kepala kita boleh bagi sama. Itu lebih baik. Sebab atas lantai lutut dengan kaki lutut dengan kepala tu sama-sama rendah. Jadi atas kursi pun bagi rendah betul lah. Ada orang dia sujud gitu ya. Saya tak katalah tidak tapi takut tak cukup lah. Pasal walaupun dia bukan betul-betul sujud, dia imak, tapi serendah mungkin. Tangan nak letak mana-mana tak apa. Ya. Boleh. Saya ingat jelas tu kot. Benda ni dia simple aja. Saya tak ni pasal semayang atas kursi ni dia lebih kepada ijtihad. Janji awak semayang okey dah. Ya. Tak ada masalah sama sekali. Boleh tu? Bunyi dah tadi? Ya. Kenapa? Okey, kalau kita berdiri saf, macam mana nak kira betulnya tu? Okey, nak kira betul dia ada dua.
pendapat para ulama. There are two model. Pendapat pertama atau model pertama ialah al-aqab, hujung tumit. Jadi kalau awak kaki besar, awak pula kaki kecil, kalau kita ikut tumit, dia akan jadi selaras saja. Ya. Yang kedua ialah itu setahu saya majoriti ulama lah, termasuk standard dalam mazhab Syafi'i. Satu lagi ialah ikut bahu. Tengok bahu kawan, bahu bagi selaras. Kaki ke depan ke belakang tak apa, nyanyi bahu. Itu yang kedua. Dan ada lagi lah segelintir lah ulama yang lain, which is agak suka untuk tuan-tuan tengok. Tapi ada pendapat itu. Jangan nafikan. Saya selaku orang yang belajar bidang fiqh, tuan-tuan, selagi ada pendapat ulama dalam benda-benda yang furu', kita terima, kita berlapang dada dan kita mengakuinya, dan kita bagi tahu. Cuma kita bagi tahu lah, hak ni majoriti, hak ni minoriti, hak paling bagus macam ni, hak ni yang kurang bagus sikit. Tapi jangan nafikan terus, kerana pendapat-pendapat dalam benda-benda furu' ni dikeluarkan oleh ulama juga. Bukan ustaz, bukan awak. Tak. Which pendapat ketiga ni, dia tak berapa favourite lah. Tapi ada dikeluarkan pendapat itu, pertama oleh saya tengok dalam ulama-ulama moden ada juga beritahu, tapi suka nak dibuat. Itulah dengan buku lali. Macam nak ukur buku lali ya? Susah. Dia panggil tadi bil aqab, ni apa nama tumi. Yang kedua bil aktaf, ni dengan bahu. Saya tengok mazhab Syafi'i dua tu lah, satu dengan ujung tumi tu, satu dengan bahu. Dua-dua boleh lah. Satu lagi saya tengok Hambali lah banyak pakai. Ada sebagian ulama kontemporer macam Al-Azazi dalam Tamamul Minnah, dia kata dengan buku lali. Which is buku lali susah nak tengok tuan. Nak tuan-tuan semua pakai kaki, pakai seluar, pakai kain tutup buku lali je nak tengok. Tapi ada pendapat itu, which is tengok buku lali. Dia ada hadis juga tu. Ya. Hadis Ibnu Mas'ud, dia kata bila kami sembahyang, kami merapatkan tumit dengan tumit, buku lali dengan buku lali. Jadi dia pakai itulah buku lali. Jadi buku lali dipanggil apa, anda tak ingat bahasa Arab. Benci tiga tu lah. Tapi yang paling bagus, kalau tak silap saya majoriti ulama, ialah dengan al-aqab, dengan tumit. Jadi tengok saf kita, garisan belakang tu, letak tumit kita situ. Jadi kaki kita besar, kecil, depan, tak sama tak apa. Jadi tumit kita sama. Tapi boleh aja kita nak shoot betul-betul mata payah juga. Agak-agak tengok je, letak okey. Janji lurus saja. Saya ingat tak tembok isu lah, sebab kita dah ada garisan ni. Garisan ni dia ada function juga. Dia ada dua function garisan ni. Pertama untuk membetulkan saf, dipanggil litaswiyatis sufuf. Satu lagi ialah dia panggil li as-sutrah, untuk sutrah. Di mana garisan-garisan ni boleh dijadikan sutrah lah, mengikut pendapat yang tidak rajih lah dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang tidak kuat lah. Tapi kata-kata ulama moden pun ada ambil pendapat tu, macam daripada Saudi Ibn Jibrin. Dia kata ni boleh dijadikan ni lah. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok orang sembahyang, jangan lintas depan garisan saf ni tak. Ya. Jadi itulah cerita dia. Ya. Okey, so bagi orang yang duduk, ni pun satu hal juga. So bagi orang yang duduk ni, dia ada dua. Pertama ialah dia duduk sepanjang masa. Duduk sepanjang masa. Which is kalau dia duduk sepanjang masa, dia punya kaki tu dikira daripada kaki kursi lah, bukan kaki dia. Which is dia boleh ke depan lah. Kaki kursi tu letak tasam kalau dia duduk sepanjang masa. Saya ingat ini sepakatlah para ulama kontemporer. Pasal ulama klasik, kalau tu cari dalam buku klasik, saya ingat tak jumpa bab ni. Ulama klasik dulu-dulu, dia tak bahas duduk atas kursi ni. Pasal Nabi mana ada duduk atas kursi? Sahabat pun tak duduk atas kursi. Muka orang Arab zaman dulu dia tak ada penyakit lutut pun. Tapi Nabi ada juga riwayat sakit lutut hadis Abi Hurairah, tapi dhaif. Kerana Nabi sallallahu jalisan li illatin fi maqadihi. Itu hadis. Tapi dia dhaif. Nabi ni sembahyang sambil duduk kerana ada sakit lutut. Tapi hadis tak salah. Okey, yang kedua ialah kalau dia berdiri separuh, dia duduk separuh. Rukun berdiri, dia buat berdiri. Iktidal rukuk, qiyam, iktidal rukuk, iktidal dia buat sambil
sambil berdiri lah. Sebagian lagi dia buat sambil duduk, terutama rukun sujud tu lah. Rukun duduk seperti sujud, terutama rukun duduk tu lah, seperti sujud, duduk atas dua sujud dan tasyahud. Jadi separuh berdiri, mana rukun berdiri, separuh duduk, mana rukun duduk. Which is kalau lagu ni dia ada dua pendapat lah. Pertama ialah yang dia ambil kira, tengok dia lah. Kalau dia berdiri, yang dikira ialah kaki dia. Kaki dia. Jadi masa dia qiyam, masa dia rukuk, masa dia i'tidal, kursi kena letak belakang. Kaki dia duduk depan. Adapun masa dia sujud, masa dia duduk antara dua sujud dan ketika dia tasyahud, yang dia ambil kira ialah kaki kursi. Jadi ada kira kaki dia, ada kira kaki kursi. Which is masa kaki kursi, kursi boleh duduk atas sah. Sorry, which is masa betul lah. Masa kaki kursi, anda berapa ni? Kaki kursi kena duduk atas sah. Masa guna kaki dia, kursi kena kat belakang, kaki dia kena duduk atas sah. Jadi dia kena ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan lah kursi tu. Ataupun nak memudahkan, dia semayang di tempat-tempat yang tak mengganggu orang lain. Ada setengah ustaz tu dia kata, jenis-jenis atas kursi ni tak usah duduk tengah-tengah lah, duduk ujung-ujung. Duduk ujung pun kadang-kadang sah penuh, masalah juga. Ini saya lihat dalam fatwa kontemporer, fatwa ulama Saudi yang terdahulu, Ibnu Utsaimin. Saya tak tengoklah ulama-ulama lain, saya nampak dia ada bagi pendapat. Which dia guna pakai juga oleh ustaz-ustaz yang mengajar gitu. Saya ingat ambil daripada dia. Benda ni tak ada hadis ya. Ini betul-betul pendapat orang. Pendapat kedua ialah asal dia duduk atas kursi saja. Sama ada daripada awal ataupun sebahagian daripadanya. Dikira kaki kursi. Mana daripada awal sampai akhir, mungkin dia qiyam macam biasa, rokok macam biasa, i'tidal macam biasa. Dia sujud saja. Dia atas kursi. Asal atas kursi saja walaupun sebahagian, terus dikira kaki kursi. Tak perlu nak sorong ke depan, sorong ke belakang. Tak perlu nak duduk di ujung-ujung saf siang kawan tu. Kena diskriminasi. Ya tak? Sedangkan dia bukan nak pun sakit tu. Ya tak? Nabi sakit jadi imam kan? Pernah Nabi sakit jadi imam. Nabi semain sambil duduk. Anak kata lah dia buka. Jadi orang sakit janganlah diskriminasi dia, suruh ujung-ujung macam tu. Siap letak kursi, siap kat belakang. Jadi orang yang duduk ni terasa tak nak duduk depan, duduk belakang. Ada kursi dia meletak dah. Bagi saya tak bersetuju. Ya. Jadi asal duduk atas kursi je, kursi letak atas satu supaya tidak mengganggu orang lain. Which yang nombor 2 ni favourite saya. Ada ini juga yang dipilih oleh Dr. Zul. Dia pernah menjawab soalan ketika di masjid kami, di masjid Kubu Gajah, tentang orang Ismail duduk ni macam mana, separuh atas kursi macam mana. Susah juga tuan nak sorong tarik. Lepas tu ganggu orang belakang pula. Dia kata boleh saja turun duduk, boleh saja. Which itu lebih memudahkan lah. Jadi tak payahlah nak ambil pendapat yang kata masa berdiri kena guna kaki kita, masa duduk kena guna kaki kursi. Dia nak sorong tarik tu payah. Lagi satu, benda ni hanya dari sudut mungkin afdal saja, tidak menjadi syarat kepada sah ibadah itu sendiri. Saya pernah sendiri, saya suka pendapat yang kata terus duduk di atas kursi, kursi itu terus duduk di atas saf, tak payah ke belakang. Ada setengah orang dia tak ada ke depan ke belakang macam tu, kursi tu letak kat belakang tu, which is dia susah orang belakang. Dalam belakang tu kan jadi kosong, putus sah pula. Masalah sebenarnya tu. Jadi cerita dia gitulah. Kalau orang pakai kursi tu, kursi letak tu ke depan macam anjing. Ya. Nampak? Tak sama dia dengan orang lain. Dia orang uzur. Orang uzur mana boleh sama 100%. Dia beri keuzuran kepada dia. Kalau dalam hal yang lain yang lebih berat, dia beri keuzuran. Apatah lagi setakat sah, bukan wajib. Sah ni, membentukkan sah ni tidak wajib. Dia hanya sunnah saja menurut majlis para ulama. Ya. Jadi tak perlu diperberat dan dipermasalahkan. Boleh saja, tak ada masalah. Boleh. Ada soalan lagi? Tak ada? Ya. Pergerakan kenapa? Okey. Nak bergerak bila ada apa-apa di hadapan macam kosong, kita nak bergerak. Macam mana dikira satu langkah? Satu langkah tu 2 kaki ya. Itu satu. Itu satu. Ada seorang ustaz tu saya tengok di TikTok. Ustaz ni agak muda lah.
Saya ingat awal 20-an. Dia banyak juga cakap tahu hakam. Dan sebagai orang dah tegur lah kesilapan pasal orang muda. Saya pun tak tahulah dia belajar banyak mana. Dan dia pun masih belajar, tak apalah kan. Kalau kita tahu, kita tegur lah dia. Saya suka orang muda ke depan ni. Cuma jangan berani-berani juga bapa hukum ni. Jangan mudah-mudah begitu. Saya tak pastilah jika ada pendapat ulama yang kata itu dikira 2 langkah. Tapi kata-kata atas standard dalam mazhab Syafi'i, pergerakan satu organ antara satu dengan yang lain itu dikira 1 kali. Tuan angkat tangan, turun 1 kali. Bukan angkat sekali, turun sekali 2 kali, tak ada. Tuan langkah kaki kanan, tuan langkah pula kaki kiri untuk samakan kaki itu dikira 1 langkah. Ini perbuatan selain solat ya. Adapun perbuatan solat tidak dikira sama ada sekali, sama ada 2 kali, lebih-lebih lagi 3 kali. Tak ada kira langsung. Allahu Akbar, itu sekali pergerakan. Ya, dia tak kira sekali, 2 kali, 3 kali. Pergerakan solat dia terkecuali ya. Sebab itu ada satu surau ni kecoh dengan imam dia. Siap buat pakatan nak pecat imam lagi. Orang sekarang main-main ilmu banyak tuan. Ustaz mengajar tiap malam, YouTube boleh tengok, internet boleh baca, ChatGPT boleh check, ChatGPT tuan. Hari ni main-main ChatGPT. Tekan aja dia keluar walaupun semua tak betul. Tuan-tuan tekan ChatGPT, siapakah Ustaz Hasan bin Syamah? 90% betul. Ustaz Hasan bin Syamah ni adalah begini. Siapa yang nak belajar saya detail gini. Saya tengok memang saya respect lah. Betul ChatGPT. Lalu hujung dia kata apa? Tengah-tengah dia kata apa? Dia adalah seorang graduan daripada Universiti Sains Malaysia. Bila masa aku belajar USM ni? Dia ambil dekat laman web mana ni? Dia salah juga pasal ChatGPT. Dia robot. Robot mana boleh 100% betul? Manusia pun tak betul. Robot lebih-lebih lagi lah. Jadi hebat-hebat orang sekarang kan? Pasal apa dia nak pecat imam dia? Dia kata pasal imam dia bergerak 3 kali masa takbir naik daripada rukuk. Imam dia bangkit rukuk, imam dia hayung tangan. Sami Allahu liman hamidah ke belakang, baru depan. Dia kira sekali, 2 kali, 3 kali. Dia kata imam kita dah batal. Betul. After isyak ada orang jumpa saya, imam satu lagi jumpa saya, Ustaz, penjemaah buat pakatan ni nak pecat imam ni. Tak tahulah imam 1 ke imam 2, tak tahulah. Saya kata pasal apa? Pasal dia bergerak 3 kali. Sami Allah sekali, uliman 2 kali ke belakang, 3 kali. Saya kata siapa yang kata 3 kali tu? Awak kira itu siapa yang ajar? Angkat takbir ni pergerakan solat. Tidak ada sekali, tidak ada 2 kali, of course tidak ada 3 kali. Itu perbuatan solat. Dia tak batalkan solat sama sekali. Cuma kalau awak hayung tangan begitu jadi makruh lah. Awak hayung. Ni tak kira. Ni tak kira. Hak lebih tu bukan kira. Hak lebih tu kira. Tapi dia kira sekali je. Sami Allahu liman. Hak lebih tu sekali. Sekali je. Sebab tu jangan duk hayung-hayung sangat. Tapi kalau sami Allahu liman hamidah, itu 3 kali lah. Tak ada rukhsah. Jadi janganlah berlebihan. Jangan berlebihan. Ada satu surau nak pecat imam dia juga. Imam veteran lah. Dah banyak tahun dah jadi imam. Imam pun satu hal juga. Bagilah orang muda kan. Pasal imam tu apa? Berhenti siratal ladina an'amta alaihim. Berhenti kat situ. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kami belajar Ustaz dalam mazhab Syafi'i makruh. Betul. Kena sambung. Tapi makruh saja. Tak batalkan solat pun. Ya awak nak pecat dia tu pasal apa? Orang sekarang ni hak auto pun jadi macam wajib pun. Tak? Saya pun semayang belakang dia, saya tak ada isu. Awak pun ada isu. Biarlah. Mungkin nampak dia pendek. Dia buat lama kan. Tak ada masalah pun. Hari tu pun dekat Facebook ada seorang, dia isukan juga. Dia kata tak sah semayang. Mana-mana dia. Mungkin ada ulama kata begitu, tapi kata tak kata. Ini bacaan saja, dia beda apa. Tak wajib 7 kali wakaf dalam Al-Fatihah. Tapi kalau baca 7 ayat lah 6 kali wakaf. Tapi kalau dapat baca begitu lebih baik. Boleh ada soalan lagi? Cukup ada? Ada lagi? Sudah. Dah lapar dah ni. Ya.